Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzah Fika binti Isha, nombor metrik 056831. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Izzah binti Masuki, nombor metrik 056890. Nama saya Ani Musfira binti Marof dan nombor matrik saya ialah 056843. Nur Sabrina Hariati binti Ismail daripada kos KI dengan nombor metrik 056835. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasha Udin Nuha binti Ibnu Atiyah. Nombor metrik saya 056885. Okey, mat wajib muttasil. Muttasil ni maksud dia adalah bersambung. Dia terjadi apabila hukum mat bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Okey, hukumnya wajib 4 ataupun 5 harakat ketika ia berada di tengah kalimah, iaitu dibaca secara wasal ataupun bersambung, dan harus dibaca 6 harakat apabila ia berada di hujung kalimah dan dibaca secara waqaf ataupun berhenti. Contohnya, Mat jaiz mufasil. Mufasil maksudnya adalah pisah ataupun berasingan. Okey, dia terjadi apabila huruf mat bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kalimah. Okey, maksudnya apabila huruf mat berada di akhir kalimah pertama dan huruf hamzah berada di awal kalimah berikutnya, maka huruf mat bertemu dengan hamzah berasingan dalam dua kalimah. Hukumnya harus dibaca 4 atau 5 harakat ketika huruf mat bersama dengan huruf hamzah. Contohnya, mat arali sukun adalah mat yang berlaku apabila huruf mat bertemu dengan sukun yang mendatangkan kerana diwakafkan pada akhir kalimah. Kadar bacaan mat arali sukun adalah 2, 4, 6. Contohnya, Maklin. Maklin ialah huruf lin, iaitu huruf waw dan ya bertanda sukun dan huruf sebelumnya berbaris di atas dan huruf selepasnya dibaca sukun kerana berhenti pada bacaannya. Maka bacaannya haruslah dimatkan dengan 2, 4 dan 6 harakat. Apabila bacaannya bersambung dengan huruf selepasnya, maka ia tidak boleh dimatkan. Ia dinamakan maklin kerana bacaannya yang mudah dan lembut ketika berhenti bacaan padanya. Dan ini adalah contoh maklin. Mat iwad. Mat iwad juga dikenali sebagai mat asli yang berlaku ketika mewakafkan bacaan. Mat iwad ialah apabila tanwin baris 2 di atas terletak di huruf akhir kalimah kata nama am. Dan pada ketika bacaan berhenti padanya, maka tanwin baris 2 di atas hendaklah dibaca dengan baris 1 di atas serta mat dengan 2 harakat. Tetapi apabila menyambungkan bacaan dengan huruf yang berikutnya, hendaklah memperhatikan hukum bacaan tanwin. Dan ini adalah contoh mat iwad. Mat bada. Mat bada ialah huruf mat ditukarkan daripada huruf hamzah. Asalnya terhimpun 2 huruf hamzah dalam satu kalimah. Manakala huruf hamzah pertama berbaris sedangkan huruf hamzah kedua bertanda sukun, lalu ditukarkan huruf hamzah kedua kepada huruf mat menurut baris huruf hamzah yang pertama. Kadar bacaan matnya 2 harakat menurut bacaan riwayat Hafs. Mat tamkin. Mat tamkin ialah huruf-huruf mat yang bertemu dengan huruf berbaris yang juga serupa dengan huruf mat tersebut, seperti ya sukun bertemu dengan ya berbaris ataupun waw sukun bertemu dengan waw berbaris.
Dinamakan sebagai tamkin kerana hendak menetapkan apakah huruf kedua sebelum huruf yang menjadi huruf mat tersebut. Dan kadar harakat bagi bacaan mat tamkin ini ialah sebanyak 2 harakat. Dan contoh bacaan dalam Al-Quran ialah mat farq ataupun mat farqi. Mat farqi bukanlah satu nama ataupun jenis mat yang tersendiri, tetapi apa yang diklasifikasikan sebagai mat farqi itu adalah sebahagian daripada mat lazim kalimi musakal dan mat lazim kalimi mukafaf. Cuma pengistilahan mat farq itu dibuat kerana hendak menunjukkan adanya hamzah istifhamiyah di awal perkataannya yang menyebabkan hamzah wasal yang datang selepasnya ditukar menjadi huruf mat. Huruf mat itu pula kemudiannya bertemu dengan sukun asli pada huruf selepasnya. Dan mat farqi ini dibaca selama 6 harakat sahaja. Mat farq ataupun mat farqi ini terdapat 4 sahaja dalam ayat Al-Quran, iaitu dalam surah Al-An'am ayat 143 dan 144, surah Yunus ayat 59 dan surah Al-Nam ayat 59 juga. Mat sila kasirah terjadi apabila terdapat selepas ha damir huruf-huruf selain daripada hamzah qata. Kadar bacaan bagi mat sila kasirah wajib diharakatkan selama 2 harakat. Dan contoh mat sila kasirah ialah Maksilatullah. Cara mengenalnya adalah apabila terdapat hal domir bertemu dengan huruf hamzah kotak, ataupun dengan kata lainnya selepas huruf hal domir adalah huruf hamzah kotak. Kadar bacaannya adalah 2, 4 atau 5 harakat. Untuk contoh ayat bagi mat silatullah ayat surah Al-Araf ayat ketiga, iaitu dunihi awliya, iaitu hadamir bertemu dengan hamzah qata. Mat lazim harfi bermaksud memanjangkan lazim huruf. Mat lazim harfi terjadi apabila huruf mat asli bertemu sukun pada huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah ialah huruf-huruf yang tiada baris. Mat lazim harfi terbahagi kepada 2, iaitu mat lazim harfi musakal dan mat lazim harfi mukhaffaf. Mat lazim harfi mukhaffaf. Cara mengenalnya ialah huruf-huruf muqatta'ah terdapat pada pembukaan surah-surah tertentu. Ejaan hurufnya ada 3 huruf dan huruf takhir tidak diidghamkan depan huruf selepasnya. Mat lazim harfi mukhaffaf wajib kadar bacaannya 6 harakat. Mat lazim mukhaffaf hukumnya adalah ringan, iaitu tidak diidghamkan, iaitu tiada idgham. Contoh mat lazim harfi mukhaffaf ada pada surah Al-A'raf ayat pertamalah, pada pembukaan surah Al-A'raf yang berbunyi Alif Lam Mim Shad, wajib 6 harakat.
Mad lazim harfi musaqqal. Mad bermaksud menambah. Ia berfungsi dengan memanjangkan suara ketika bertemu huruf mad. Lazim bermaksud lazim kemestian memanjangkan mad dengan 6 harakat. Harfi bermaksud huruf. Musaqqal bermaksud berat, terdapat idgham. Huruf mad bertemu dengan sukun asli dalam satu huruf berserta idgham. Antara contoh huruf mad lazim harfi musaqqal ialah: selepas huruf lam berbaris atas terdapat huruf mad alif dan seterusnya terdapat huruf mim bertanda sukun serta bacaan idgham. Manakala huruf yang berikutnya adalah huruf mim berbaris, iaitu diidghamkan huruf mim bertanda sukun ke dalam huruf mim yang berbaris, terjadi satu huruf yang bersabdu di mana hukum bacaannya dinamakan idgham mislaini saghir. Mad lazim kalimi mukhaffaf. Huruf mad bertemu dengan sukun asli tanpa idgham. Kalimi bermaksud kalimah dalam satu perkataan. Mukhaffaf bermaksud ringan, tiada idgham. Antara contohnya ialah: apabila mad lazim berlaku dalam satu kalimah yang tidak bersabdu. Mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal berlaku dalam satu kalimah yang bersabdu bacaan idgham. Maka ia dinamakan mad lazim kalimi musaqqal. Antara contohnya ialah: apabila diperhatikan huruf ha, terdapat huruf mad alif dan sepertinya terdapat huruf kha bersabdu. Sebenarnya, ia terdiri daripada dua huruf yang sama. Huruf pertamanya bertanda sukun, manakala huruf seterusnya berbaris di atas. Lalu, diidghamkan huruf pertama ke dalam huruf berikutnya menjadi huruf bersabdu.